Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey murid-murid, pada video kali ini cikgu akan memfokuskan aspek tata bahasa 5.1.3 iaitu memahami dan menggunakan kata tugas dalam ayat mengikut konteks. Jadi kata tugas yang akan murid-murid belajar dalam video kali ini ialah kata adjektif. Kata adjektif. Jadi, pernah tak murid-murid dengar apa itu kata adjektif ya? Kalau nak tahu dengan lebih jelas apa tu kata adjektif, jom kita tengok video ni. Objektif pembelajaran pada video kali ini ialah: pertama, murid-murid dapat menjelaskan 9 jenis kata adjektif. Kedua, murid-murid dapat memberi sekurang-kurangnya satu contoh untuk setiap jenis kata adjektif. Ketiga, murid-murid dapat menyatakan 3 jenis kata penguat yang hadir bersama kata-kata adjektif. Apakah maksud kata adjektif? Kata adjektif yang dikenali juga sebagai kata sifat merupakan perkataan untuk menerangkan sifat, manusia, benda, tempat dan sebagainya. Kata adjektif juga boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter, se, amat, paling, sekali, sungguh dan terlalu. Terdapat 9 jenis kata adjektif. Pertama, sifatan. Kedua, warna. Ketiga, ukuran. Keempat, bentuk. Kelima, waktu. Keenam, jarak. Ketujuh, cara. Kelapan, perasaan. Dan kesembilan, panca indera. Mari kita kenal setiap kata adjektif. Pertama, kata adjektif sifatan. Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contohnya, baik, syuriga, cerdik, pandai, kopoh, lemah, kasar, berani, takut dan sihat. Seterusnya, kata adjektif warna. Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contohnya warna merah, putih, hijau, kuning, ungu, kelabu, jingga, coklat dan biru. Apa-apa sahaja warna dikategorikan sebagai kata adjektif warna. Manakala kata adjektif yang seterusnya ialah kata adjektif ukuran. Kata adjektif jenis ini membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Sebagai contoh, ukuran panjang, pendek, kecil, besar, tinggi, rendah, tebal, nipis, kerdil dan renek. Manakala kata adjektif yang keempat pula ialah kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk ialah jenis perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Sebagai contoh, bentuk bulat, lonjong, bujur, bundar, leper, lurus, buncit, lekuk dan bengkok. Kata adjektif yang kelima ialah kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Sebagai contoh, baharu, lama, segera, suntuk, silau, lampau, lewat, cepat, awal, lambat. Kata adjektif yang keenam ialah kata adjektif jarak. Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata utama. Contohnya jauh, dekat, hampir dan rapat. Kata adjektif yang ketujuh ialah kata adjektif cara. Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang membawa pengertian keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Sebagai contoh kata adjektif cara ialah cepat,
deras, laju, lambat, perlahan, lincah, kopoh, jelas, sering, selalu. Kata adjektif yang ke-8 pula ialah kata adjektif perasaan. Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep perasaan. Sebagai contoh, rindu, benci, segan, suka, gembira, sayang, ragu, kasih, cinta dan marah. Kata adjektif yang terakhir ialah kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera. Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian gabungan panca indera sebagai penerang kata nama. Contohnya, deria rasa, deria bau, deria dengar dan deria sentuh. Untuk deria rasa, ada rasa sedap, pahit, manis, masin, kelat, lazat, tawar, lemak dan masam. Untuk deria bau pula, ada bau harum, bau semerbak, tenyik, wangi, hanyir, busuk, hapak dan bau hangit. Dan untuk deria dengar pula kita ada garau, bising, merdu, serak, lunak dan nyaring. Manakala untuk deria sentuh, contohnya lembut, halus, lembap, kesat, keras, licin, kasar dan gebu. Semua gabungan panca indera ini merupakan kata adjektif panca indera. Secara kesimpulannya, terdapat 9 jenis kata adjektif. Pertama, kata adjektif sifat. Kedua, kata adjektif warna. Ketiga, kata adjektif ukuran. Keempat, kata adjektif bentuk. Kelima, kata adjektif waktu. Keenam, kata adjektif jarak. Ketujuh, kata adjektif cara. Ke-8, kata adjektif perasaan. Dan ke-9, kata adjektif panca indera. Cikgu harap semua murid dapat menyenaraikan ke-9 jenis kata adjektif dan juga dapat memberikan contoh untuk setiap jenis kata adjektif. Seterusnya, murid-murid perlu tahu tentang kehadiran kata penguat dalam kata adjektif. Kata adjektif boleh dikenal pasti apabila sesuatu kata itu boleh menerima kata penguat. Kata penguat ada 3 jenis, iaitu kata penguat hadapan yang hadir sebelum kata adjektif, kata penguat belakang yang hadir selepas kata adjektif, dan ketiga, kata penguat bebas yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Kata penguat hadapan sebagai contoh cukup, kurang, terlalu, paling, agak, begitu, demikian dan lebih. Jom kita tengok contoh-contoh ayat. Contoh pertama, pokok di belakang rumah Rahman terlalu rendang. Terlalu merupakan kata penguat hadapan, manakala rendang ialah kata adjektif. Kedua, masakan ibunya paling sedap. Paling merupakan kata penguat hadapan dan sedap merupakan kata adjektif. Ketiga, lukisan itu agak cantik. Agak merupakan kata penguat dan cantik merupakan kata adjektif. Seterusnya, kata penguat belakang. Kata penguat belakang. Sebagai contoh, sekali, benar, nian dan betul. Contoh-contoh ayatnya ialah pertama, kelakuan budak-budak itu nakal sekali. Nakal merupakan kata adjektif, sekali merupakan kata penguat belakang. Kedua, rumah di atas bukit itu cantik, betul. Cantik merupakan kata adjektif dan betul merupakan kata penguat belakang. Ketiga, pemandangan di situ indah nian. Indah merupakan kata adjektif dan nian merupakan kata penguat belakang. Kata penguat yang terakhir sekali ialah kata penguat bebas. Contohnya amat, sangat, sungguh. Mari kita lihat keempat-empat contoh ayat berikut.
Ayat pertama, pakaian pemuda itu amat kemas. Ayat kedua, pakaian pemuda itu kemas amat. Jika murid-murid perhatikan, kedua-dua ayat ini sama maksud. Cuma perbezaannya dari segi kedudukan kata penguat. Untuk ayat pertama, pakaian pemuda itu amat kemas. Amat merupakan kata penguat. Kemas merupakan kata adjektif. Untuk ayat pertama, kata penguat mendahului kata adjektif. Manakala ayat kedua pula, pakaian pemuda itu kemas amat. Kemas merupakan kata adjektif, amat merupakan kata penguat. Untuk ayat ini, kata adjektif mendahului kata penguat. Contoh ketiga dan contoh keempat pula, sungai itu dalam sangat. Sungai itu sangat dalam. Sama juga, kedua-dua ayat ini sama, cuma perbezaannya dari segi kedudukan kata penguat. Untuk ayat ketiga, sungai itu dalam sangat. Dalam merupakan kata adjektif, sangat merupakan kata penguat. Jadi ayat ini, kata adjektif mendahului kata penguat. Sungai itu sangat dalam, sangat merupakan kata penguat dan dalam merupakan kata adjektif. Jadi untuk ayat keempat, kata penguat mendahului kata adjektif. Untuk membuktikan murid-murid faham ataupun tidak tentang kata adjektif, jom jawab soalan. Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai. Kita ada tebal, licin, mahal, lurus, hapak, tinggi, masam, kempis, tampan, panjang, hitam, rindu, bujur, kelat dan bising. Cuba murid-murid sesuaikan semua jawapan ini ke dalam 14 soalan yang telah diberikan. Cuba jawab ya. Tahniah diucapkan kepada semua murid yang sudah jawab. Okey. Dan tahniah yang berganda-ganda untuk murid-murid yang telah berjaya mendapat semua jawapan dengan betul. Okey, ini menunjukkan awak semua faham apa maksud kata adjektif dan awak boleh sesuaikan setiap kata adjektif ni dalam susunan ayat. Mana-mana murid yang mungkin kurang faham ataupun kurang jelas, boleh cuba lagi, boleh tengok balik video ni dari mula dan cuba jawab semula soalan. Itu sahaja untuk video kata adjektif. Kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye-bye. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.